بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimati lagi dikasihi pengurusi dan ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, para asatizah, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini dan meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat fardu secara berjemaah. Dan insya-Allah dalam masa yang terluang antara maghrib hinggalah ke isyak ini kita akan sambung kembali pembacaan kitab perkahwinan dan perceraian dalam Islam. Kalau yang lepas kita telah habis baca bab poligami, bab poligami kita dah habis, dan hari ini kita akan masuk bab perceraian. Dia antara perkara yang paling orang tak nak dengar dalam perkahwinan ini adalah perceraian. Tetapi kalau kita tak nak dengar pun, tak nak benda ni berlaku pun, benda ni dia berlaku. Benda ni dia telah berlaku dan sedang berlaku dan banyak akan berlaku lagi dalam masyarakat kita. Jadi kita belajar bab cerai ni bukan kita nak bercerai. Tak ada orang kahwin nak bercerai. Semua orang yang nak kahwin ni kalau boleh dia nak kekal sampai ke akhir hayat dia perkahwinan. Tak nak bercerai, maknanya kalau terputus pun perkahwinan disebabkan oleh salah seorang daripada mereka meninggal dunia dulu. Tapi dalam tak ada orang nak bercerai pun benda ni dia berlaku. Bila dia macam kita kemalangan tak? Tak ada orang nak kemalangan pun. Bawa kereta, kita accident. Tak ada orang nak accident. Tapi benda tu berlaku. Jadi benda tu berlaku, antaranya kita kena bersedia untuk menghadapi apa yang akan berlaku selepas perceraian. Dan kita belajar juga bab perceraian supaya kita tahu apakah itu cerai. Dan apakah itu cerai. Umpama kita nak berhadapan dengan musuh kita, kita kenali musuh kita tahu kelemahan dia, baru kita boleh mengalahkan dia. Begitu juga perceraian ini, kita kenal apakah itu perceraian, kita kenal apa sebab-sebab perceraian, macam mana nak mengelakkan perceraian, supaya kalau boleh kita jangan bercerai. Tapi kena tahu jugalah tak, apakah itu perceraian. Ya? Baik. Kita terus kepada perceraian yang pertama dalam Islam, yang paling banyak berlaku dalam masyarakat kita, yang dinamakan sebagai talak. Tak? Bahasa Arab disebut tolak. Tapi kalau kita sebut tolak ni, dia maksud lain tak? Kita tolak lah, tolak. Tapi bahasa Arab dia tolak. Tapi bahasa Melayu kita panggil talak lah. Senang cerita. Okey, dari segi bahasanya, artinya ditinggalkan, berpisah di antara satu sama lain dan merungkai ikatan. Kalau perkahwinan itu dia mengikat, tak, dia cantumkan perkahwinan itu. Kalau perceraiannya dia rungkaikan ikatan, dia rungkaikan cantuman itu. Dia berpisah. Ya. Dari segi istilah fiqh pula, merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Jadi ikatan perkahwinan itu dia rungkaikan, dipisahkan dengan lafaz talak. Mesti ada lafaz. Dan sebagainya. Bukan setakat lafaz talak, perkataan talak itu, ada lagi perkataan-perkataan lain yang boleh menyebabkan perceraian. Atau secara jelas, secara lengkapnya, talak itu mengangkat ikatan perkahwinan pada ketika diucapkan atau masa akan datang
dengan lafaz yang diambil daripada kata dasar talak dan yang sama dengan maknanya. Jadi talak ni adalah salah satu cara perceraian itu dilakukan. Dan talak ini mesti ada lafaz. Mesti ada lafaz ni maksudnya mesti ada perkataan ayat yang keluar. Dan talak ini mesti daripada suami kepada isteri. Isteri kepada suami tak boleh. Tak dinafikan ada cara juga isteri boleh menceraikan suami. Ada cara. Tetapi dalam bab talak ini, suami yang berkuasa mentalakkan isteri, isteri tidak boleh mentalakkan suami. Dan suami nak mentalakkan isteri, mesti menggunakan lafaz, mesti ada suara yang keluar. Mesti dia kena bercakap. Dalam hati tidak boleh dikatakan sebagai talak. Biar pun dalam hati dia dah, dia berkobar-kobar dah nak menceraikan isteri dia, nak mentalakkan isteri dia. Tapi tak terkeluar dengan kata-kata. Itu tak digelar sebagai talak. Dan mesti menggunakan lafaz talak atau sebagainya. Kalau suami menggunakan lafaz talak, aku talakkan kau, itu jelas, clear. Semua orang faham maksud dia. Tetapi yang menjadi masalahnya, kadang-kadang ada ketika kita tidak faham. Apakah lafaz suami itu menunjukkan talak ataupun menunjukkan sebaliknya. Baik. Kita terus kepada dalil ya. Yang pertama sekali talak ini memang dalam Quran dia disebut ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Maksudnya talak yang boleh rujuk hanya talak 1 rujuk, talak 2 rujuk. 2 talak sahaja yang boleh dirujuk. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan dipegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya. Maknanya kalau suami ceraikan isteri dengan talak 1, kalau dalam tempoh iddah suami boleh rujuk pada isteri dia. Suami ceraikan isteri dengan talak 2, dalam tempoh iddah suami boleh rujuk pada isteri dia. Atau dilepaskan, diceraikannya dengan cara baik. Maknanya tasrihum bi ihsan ni maksudnya kalau suami ceraikan isteri dengan talak 1, dalam tempoh iddah suami tak nak isteri, suami biarlah iddah itu berlalu macam tu je, tak perlu rujuk. Kalau tak nak, jangan rujuk nak. Tu je lah. Macam kita lah, kalau kita tak nak ke perempuan tu, apa kita kahwin dengan dia? Perempuan dia tak nak ke orang lelaki tu, apa dia kahwin lah? Dia mesti nak rujuk bersama lah. Kalau suami nak ke isteri, baru rujuk. Kalau suami memang tak nak dah ke isteri dia, apa dia rujuk nak? Jadi biarlah iddah tu dia habis macam tu je. Surah Al-Baqarah ayat 229 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin. Setiap perkahwinan kena ada mas kahwin, kita dah baca. Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka. Ini kita panggil istilah Melayu kita sebagai janda berhias. Suami menceraikan isteri dengan suami tidak sempat menyetubuhi isteri walaupun sekali dalam perkahwinan mereka. Jadi kalau suami menceraikan isteri dalam keadaan tak pernah menyetubuhi isteri sekalipun dalam tempoh perkahwinan mereka, suami tidak perlu membayar 1 sen pun mas kahwin kepada isteri. Atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Sebab tu dalam akad nikah tu kita kena tetapkan mas kahwin dah. Sebab kalau tak tetap lepas tu, dia tak boleh nak tetap dah. Kita baca lepas dah. Aku terima nikah Fatimah binti Ali dengan mas kahwin RM22.5 tunai. Kita dah tetap RM22.5 tunai tu mas kahwin. Tapi kalau aku nikah engkau dengan anak aku Fatimah binti Ali, habis. Boleh. Aku terima nikah Fatimah binti Ali, habis. Okey. Tak sebut mas kahwin dalam akad nikah. Kalau tak sebut, dah. Lepas kahwin tu, dia akan jadi lain pula pengiraan mas kahwin dia. Itu yang kita panggil sebagai mahar misil. Selepas kahwin, mahar tu dia akan bagi sekadar ikut taraf sosial isteri dia tu.
Kalau isteri orang miskin, dapat sikit lah. Kalau isteri orang kaya, mungkin dapat banyak lah. Sebab tu bagus, waktu akad nikah tu disebut kadar mas kahwin tu. Sebut kadar mas kahwin, dengan perempuan miskin boleh dapat mas kahwin tinggi. Perempuan miskin katalah orang kampung tak kerja dah. Tiba suami dia, aku terima nikah dengan mas kahwinnya RM10,000. Dapat RM10,000. Biarpun dia orang miskin. Tapi kalau dia tak sebut mas kahwin tu RM10,000, kalau dia orang miskin tak? Kalau nak kadar maha misal selepas akad nikah, mungkin orang kampung dah lah sekolah sampai darjah 6 tak kerja, tak apa. Mungkin 300 je. Mungkin 200 je. Tu kadar dia dapat dah. Okay, dalil yang kedua adalah dalil sunnah. Okay. Baginda Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah bin Umar dengan talak. Jadi, kalau orang sekarang ni bercerai tak pelik tuan-tuan. Nabi pun pernah menceraikan isteri baginda. Baginda pernah menceraikan Hafsah binti Umar. Ini bukan satu perkara yang pelik. Tapi bukanlah suatu perkara yang digalakkan. Dah, tak galak juga. Tapi maknanya bila Nabi pun pernah menceraikan isteri baginda, maknanya benda ni dia boleh lah. Tak haram. Nak bercerai tak haram. Boleh saja menceraikan. Tapi bukan sesuatu yang digalakkan tak. Tapi kalau andai kata perlu, keadaan yang perlu untuk menceraikan, ceraikanlah. Kemudian baginda rujuk kembali. Sebagaimana sabda baginda. Malaikat Jibril datang menemui saya lalu berkata, sila rujuklah Hafsah itu kerana dia seorang isteri yang sabar dan rajin mengurus rumah tangga dan dia akan menjadi isteri tuan dalam syurga kelak. Jadi malaikat Jibril suruh Nabi rujuk Hafsah binti Umar itu sebab Hafsah ini isteri yang baik. Jadi isteri yang baik, rujuklah. Maknanya kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita, dah ceraikan isteri dengan talak satu, kalau dalam tempoh iddah tu, isteri ni okey. Baik, nampak isteri ni dah aku cerai ke apa, nampak okey, baik, jaga maruah, jaga kehormatan, rujuklah. Tapi kalau dalam tempoh iddah tu nampak isteri tu cerai talak satu, bila kena cerai dia punya gayanya mengalahkan anak dara. Dia punya sosial, dia punya pergaulan, dia punya apa. Baru cerai talak satu tak, dia punya bebas dia mengalahkan anak dara lagi. Macam tu mungkin suami tak payahlah rujuk lah. Kalau macam ni gaya perangai isteri aku tak. Okey. Yang kedua, hadis rawahul Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya tatkala beliau menceraikan isterinya dengan talak sedangkan ketika itu isterinya dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah masih hidup, maka Umar Al-Khattab bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian itu. Lalu baginda berkata kepadanya, suruhlah dia anak engkau supaya rujuk balik isterinya. Jadi Ibnu Umar ni anak Saidina Umar, maknanya ceraikan isteri dia dalam keadaan haid. Kita akan masuk nanti saat-saat ketika yang haram untuk menceraikan isteri, antaranya menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid, nifas ataupun suci yang telah disetubuhi. Itu keadaan haram. Tak, tapi kalau jatuh dalam keadaan haram itu suami berdosa tetapi talak itu jatuh. Tapi dalam kes ini Nabi kata disebabkan ceraikan isteri dalam keadaan haid dosa tapi talak itu jatuh. Jadi Nabi suruh Ibnu Umar tu cepat-cepatlah rujuk pada isteri dia lah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali ila Allah at-talaq. Benda halal yang paling dibenci oleh Allah Taala ialah talak. Ada orang kata hadis ni adalah hadis dhaif, hadis palsu. Kenapa pula Allah bencikan benda yang halal lah? Itulah kata bahawa benda tu memang halal tapi ada ketikanya Allah benci. Ketika mana Allah benci benda halal tu, ketika haram untuk menjatuhkan talak pada isteri. Ini pandangan kebanyakan ulama lah. Maknanya Allah benci kalau menjatuhkan talak kepada isteri dalam keadaan isteri haid. Allah benci menjatuhkan talak pada isteri dalam keadaan isteri nifas. Allah benci siapa yang menjatuhkan talak pada isteri ketika isteri dan sedang suci yang telah disetubuhi. Itu semua ketika haram untuk menjatuhkan talak pada isteri. Ketika lain tu semua dalam keadaannya ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya makruh. Hukum asalnya adalah harus saja.
Ketiga, dalil ijma'at. Para ulama mujtahidin semenjak zaman para sahabat dan tabi'in sependapat atas keharusan talak dalam perkahwinan seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalil Quran, dalil Sunnah jelas terang pada kita tentang hukum perceraian itu adalah harus di dalam Islam. Jadi bila harus hukum perceraian tu, dan memang dalil tu jelas dalam Quran dan hadis dah jelas, tak ada ulama berani nak kata tak boleh tak. Macam ke hukum yang sebelum-sebelum ni, hukum perkahwinan ke, hukum berpoligami ke, hukum semuanya hukum tu memang ada ayat dalam ayat Quran lah. Bila ada dalam ayat Quran, siapa berani menyanggah apa yang telah ada dalam Quran secara jelas disebutkan benda tu. Jadi semua ulama sependapat bahawa cerai ini adalah suatu harus. Tak dengar lagi ulama mengatakan bahawa haram bercerai. Tak ada. Melainkan ada ketikanya. Ada beberapa ketika dia jadi haram ada. Tapi hukum asalnya adalah harus perceraian itu. Ya. Okay, apakah hikmah dan rahsia dibenarkan talak? Kenapa Islam membenarkan talak itu dilakukan? Yang pertama, ternyata kepada suami bahawa ia telah tersalah pilih pasangan hidupnya kerana ia dapati akhlak dan tabiat isterinya tidak secocok dan sesuai dengannya. Jadi perkahwinan ini tidak semestinya akan kekal sampai ke akhir hayat. Tak sama macam hubungan kita dengan mak ayah kita, hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalaulah seorang itu bercerai dengan isteri dia, anak dia tetap anak dia tetap juga anak isteri dia. Nah, jadi hubungan darah nasab tidak akan terputus. Tak. Tetapi hubungan perkahwinan boleh terputus, tidak semestinya selama-lamanya. Boleh saja memutuskan hubungan perkahwinan. Kalau katakanlah disebut sini, kalau suami ni dia tersalah pilih pasangan hidup. Dia ingat isteri dia tu solehah, nampak baik tak? Pakai tudung molek, pakai baju kurung, pakai jubah, cakap lemah lembut. Rupanya lepas kahwin perangai tak sama macam sebelum kahwin. Rupanya lepas kahwin duduk di rumah kuat melawan suami, tak taat pada suami, tak semayang, tak apa, keluar rumah tak menutup aurat. Jadi maknanya dia telah tersalah. Ramai je orang yang tersalah pilih pasangan hidup. Kebiasaannya yang bercerai itu memang dia tersalah pilih lah. Itulah manusia tak. Manusia ni tidak selalunya betul dalam memilih jalan hidup dia. Kerap kali juga kita memilih jalan yang tak betul. Terutama dalam memilih pasangan hidup. Jadi kalau pilih pasangan hidup tak kena dengan hidup kita, Islam bagi jalan untuk kita keluar daripada masalah ini. Boleh bercerai. Bayangkanlah kalau Islam tak bagi bercerai. Tak bergaduh suami isteri ni. Tapi cerai Islam tak benarkan. Wajib kekal suami isteri sampai mati. Macam mana kehidupan mereka? Sudah pasti akan lebih banyak lagi porak-poranda dalam masyarakat kita. Yang kedua, kadang-kadang isteri merasakan suaminya begitu keras, kasar dan kejam dalam pergaulan seharian dengannya. Kadang-kadang bila time bercinta, bila time bertunang tak, nampak suami lemah lembut, baik, cakap lembut apa. Rupanya bila kahwin, suami memang jenis perenguh. Memang jenis panas baran. Sikit-sikit nak maki hama, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tangan naik, kaki naik. Sekejap pinggan terbang, sekejap pisau terbang. Jadi dapat suami yang jenis terlalu kasar, isteri tak boleh tahan. Jadi isteri boleh mohon cerai. Atau kadang-kadang isteri mendapati tingkah laku akhlak suaminya tidak menyenangkannya. Ataupun memang akhlak suami itu akhlak yang tidak berlandaskan syariah. Mungkin suami minum arak ke, main dadah dan sebagainya tak. Yang ketiga, kadang-kadang suami tidak mencapai matlamat perkahwinan yang sebenar. Dan kadang-kadang berlaku sesuatu yang merubah fikiran hatinya. Sehingga kasih sayang bertukar menjadi kebencian. Kadang-kadang mungkin isteri okey je, tapi perkahwinan ni dia berdasarkan atas kasih sayang. Cinta, kasih, sayang, suka, tenang, bahagia. Benda lagi. Kalau benda ni semua dah tak ada, buat apa nak kahwin lagi tak? Balik rumah tak tenang. Tengok muka suami menyampah, tengok muka suami aku. Balik rumah tengok muka isteri, bencinya aku tengok muka isteri aku.
Balik rumah bertengkar, balik rumah bergaduh, asal berjumpa, bergaduh, asal berjumpa, bertengkar. Ataupun balik rumah langsung tak bercakap. Tak, seminggu tak bercakap, sebulan tak bercakap, setahun tak bercakap. Tapi bercerai tak nak. Adakah nak rumah tangga macam tu? Tak. Jadi kalau suami mendapati bahawa, tak kira sama juga, isteri pun sama juga. Dah memang tak boleh nak, orang kata tak boleh nak go on lah. Tak boleh nak bergerak ke depan. Memang tak nampak dah masa depan dia dengan pasangan dia. Macam tu buat apa nak kekal lagi tak? Baik bercerai. Kurang-kurang bila bercerai, si isteri boleh kahwin lain, si suami boleh kahwin lain. Tak ada masalah. Tak, bila bercerai okey lah. Tak ada halangan kata kalau bercerai, suaminya boleh kahwin lain. Isteri kena bujang sampai tua. Tak. Kalau lepas bercerai, isteri je boleh kahwin. Suami bujang sampai tua. Tak. Islam bagi pilihan. Nak kahwin, kahwin. Nak bercerai, bercerai. Nak kahwin semula, kahwin semula. Nak rujuk, rujuk. Nah, tapi kena ikutlah dia punya hukum hakam yang telah ditetapkan. Salah seorang suami isteri mendapati pasangannya mandul, tidak ada harapan untuk mendapat zuriat. Nah, sesetengahnya, ada sebahagiannya tak dapat anak. Sebab memang salah seorang daripada mereka mandul ataupun memang tak subur. Maknanya kahwin, kalau si isteri dia pernah lekat benih dah, pernah mengandung, okey lagi lah. Dia ada harapan sebab terbukti kedua-duanya subur. Tapi memang tak pernah lekat benih pun. Kemungkinan salah seorang daripada mereka memang benih tak subur atau mandul ataupun kedua-duanya mandul. Bila kedua-duanya mandul tak subur ataupun salah seorang, jadi macam mana cara mereka nak dapat anak juga, terpaksa cubalah pula. Suami kahwin dengan isteri lain, ataupun kalau isteri tak puas hati, dia nak juga anak, dia bercerai dengan suami, kahwin dengan lelaki lain. Kalau dia yakin bahawa suami dia yang mandul, isteri boleh cerai dengan suami dia, kahwin dengan lelaki lain. Cuba dengan suami baru pula, boleh dapat anak. Ataupun kalau suami dia masih sayang kepada isteri dia tu, dia tak perlu ceraikan, dia nikah seorang lagi dengan harapan supaya yang mandul tu isteri pertama dia, bukan dia. Tak, tapi benda ni, tapi yalah, kita punya teknologi sekarang dia mungkin dapat trace lah siapa yang mandul, siapa yang tak subur, siapa yang apa. Dan yang tak subur tu pun boleh jadi subur apa macam-macam lah. Ilmu teknologi zaman sekarang, ilmu perubatan yang dia boleh atasi masalah yang macam ni. Tapi cerita bahawa kalau memang tak berubah juga, maknanya kalau mereka nak bercerai sebab salah seorang itu mandul, pasangan mereka mandul, okey, silakan bercerai, cuba dengan pasangan baru pula. Sebab antara nikmat terbesar dalam perkahwinan ni yang memang kita tahu adalah nikmat untuk mendapat zuriat, mendapat anak. Tak ada dah nikmat dalam hidup kita yang lebih besar, yang lebih bahagia, yang paling menyeronokkan, yang paling kita nak daripada mendapat anak. Terutama anak yang soleh dan solehah. Tak ada dah benda lain yang lebih kita sayang daripada mendapat anak yang soleh dan solehah. Itu yang diimpikan kepada semua orang yang nak berkahwin, yang dah berkahwin. Kalau dia tak dapat, maknanya hidup memang kata tak lengkap. Dia nak juga mendapatkan. Jadi selagi ada cara untuk dapatkan, mereka akan usaha untuk mendapatkan. Okey. Salah seorang daripada mereka ditimpa penyakit berjangkit atau yang ditakuti atau berbahaya yang tidak mungkin dapat hidup dengan aman dan damai. Mungkin salah seorang itu ada penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya, zaman sekarang penyakit yang boleh berjangkit HIV. HIV memang berbahaya. Dan HIV ini pun biasanya dapat daripada cara hidup yang memang tak senonoh. Sama ada mereka itu buat berzina dengan pasangan yang berlainan, ataupun berkongsi jarum suntikan, ataupun melalui pemilihan darah, ataupun mungkin isteri itu, suami dia dah memang pengidap, itu antara-antara dia berjangkit. Jadi memang sangat berbahaya. HIV ni, kalau rasa nak bercerai, itu pun boleh mohon fasah di mahkamah. Ataupun mungkin penyakit kusta, penyakit sopok, penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang boleh berjangkit suami isteri. Sebab suami isteri ni, dah tentu mereka ni, antara mereka yang hajati dalam perkahwinan adalah melakukan hubungan kelamin. Kalau salah seorang daripada mereka mengidap penyakit-penyakit yang boleh berjangkit macam ni, terutama melalui hubungan kelamin,
Tak. Jadi takkan mereka nak sekat diri mereka daripada melakukan hubungan kelamin. Saya ada luluskan satu perkahwinan. Sekarang ni memang siapa nak kahwin, memang kita wajibkan buat ujian kesihatan HIV. Pernah datang ke saya, dua-dua positif. Si perempuan positif, si lelaki pun positif. Saya panggil. Okay, awak berdua ni memang tak ada harapan dah. Awak berdua ni memang tak ada harapan dah. Memang HIV rasa memang tak sembuh dah. Dia boleh kawal je supaya jangan majlis. Awak berdua memang tak ada harapan dah. Awak nak betul kahwin ni? Saya nak ustaz. Tanya perempuan, saya pun nak ustaz. Awak tahu akibatnya? Dia tahu. Awak nak anak? Tak apa ustaz. Kami akan usaha untuk tak dapat anak. Usaha tak dapat anak. Kalau dapat juga anak. Berapa ramai orang buat perancangan tak nak anak tapi dapat juga anak. Oh, cukuplah anak 2 orang, tak daya lah anak ramai-ramai. Kita dah lah duit. Kita hidup miskin tak? Tengok dapat je anak ketiga. Cukuplah 3 orang anak. Kita buat perancangan dapat juga anak keempat. Tak? Nama perancang. Nama pun perancang keluarga, merancang je. Bukan memastikan. Tak ada orang boleh pastikan kita makan ubat tu kita tak dapat anak. Nama perancang je. Dapat anak juga itu kuasa Allah. Orang tak nak anak dapat anak, orang nak anak tak ada anak. Tapi yalah, kalau dengan keadaan kita sekarang ni, kalau anak sampai 10 orang, tak larat agak menjaga tak? Mungkin zaman tuan-tuan tu, zaman ayah kita dulu, duduk di Felda, duduk di kampung, adik-beradik sampai belah-belah orang, boleh je hidup tak? Jangan ingat, jangan samakan suasana 5-60 tahun dulu dengan zaman sekarang tuan, tak sama. Zaman mak ayah kita, tok nenek kita dulu, dia orang tawakal dia orang tu tinggi. Tawakal dia orang tu tinggi. Mana tak apa, dapat anak tak apalah, beranak dia tak tahu tak apa. Kita punya rezeki Allah bagi. Tinggi tawakal mak ayah kita dulu. Kalau takkanlah berani beranak sampai belah-belah orang. Dengan duduk kampung, jadi peneroka, duduk kampung, kerja kampung, boleh anak sampai 2-3 belah orang. Boleh, sanggup. Kita zaman sekarang ni, anak 5-6 orang pun Allah kata. Kalau ayah ni, tiba musim sekolah tak. Ni nak masuk asrama penuh, ni nak masuk universiti, ni nak masuk tadika, ni nak masuk sekolah rendah. Ni daftar sekolah habis 1,000 lebih. Ni daftar sekolah habis 1,000 lebih. Dapat 5-6 orang anak sekolah habis dekat sekali 10,000. Nak belanja sekali masuk sekolah, sekali masuk asrama semua benda. Botak kepala kita. Dapat bonus kerajaan sebulan setengah pun habis. Buka sekolah sekali habis duit bonus mereka. Tu pula kita tak mampu nak sara. Tapi mak ayah kita lu boleh ya. Itu kata tuan-tuan. Ni konsep berkat, konsep tawakal ni mak ayah kita dulu lagi hebat daripada kita. Berani lah. Duduk tori kertas macam anak belah-belah orang. Boleh. Tak? Jadi, balik pada cerita tadi tak? Jadi saya cakap dia, okey, memang awak berdua ni tak ada harapan. Tapi ingat, kalau awak dapat anak kemungkinan besar bila mak ayah ada HIV, anak kemungkinan besar akan dapat HIV juga. Awak sanggup kan anak awak dapat tu? Dapat macam mana ustaz kalau dapat? Tapi kami akan usahakan juga untuk tak dapat anak. Betul pulang lah, kahwin. Ada juga yang laki positif, isteri negatif. Kita akan panggil dua. Kita tak halang orang positif HIV kahwin, kita tak pernah halang. Dua-dua positif nak kahwin. Tapi kita akan panggil kedua-duanya untuk kita bagi nasihat. Kita bagi tahu perempuan, calon suami awak ni HIV ya? Awak tahu tak? Saya tahu dah. Kalau tahu okey lah. Sanggup tak kahwin dengan dia? Sanggup. Kita beritahu lah dia punya risiko-risiko. Panggil dia. Calon isteri awak ni HIV ya? Tahu dah? Tahu. Kita beritahu dia risiko. Nak kahwin lah. Sebab dalam Islam pun tak ada sebut pun. Kalau ada penyakit HIV tak boleh kahwin. Jadi ulama semua sependapat bahawa apa pun penyakit kalau nak kahwin, penyakit gila sekalipun nak kahwin lah. Nak kahwin dengan orang gila, kahwin lah. Kalau nak. Tak ada halangan pun. Tapi kita akan beritahu lah risiko-risiko yang akan timbul selepas perkahwinan itu. Ataupun mungkin salah seorang menghadapi penyakit kelamin ataupun penyakit lemah tenaga batin. Kalau orang lelaki dipanggil sebagai mati pucuk,
Kalau lelaki mati pucuk, tak. Biasanya, terutama kalau orang muda, ada tuan-tuan orang muda mati pucuk, ada. Saya pernah jumpa orang muda mati pucuk. Setahun dia kahwin dengan isteri dia, tak pernah bersetubuh sekali pun. Lala isteri tak tahan minta cerai juga. Nah, tapi yalah masalah mati pucuk sekarang pun, ada je cara nak sembuh tak. Mungkin pergi buruk ke, pergi apa ke, ada je cara dia. Kalau orang muda tu, peluang mereka cerah lagi lah. Kalau dah umur 70-80 tuan-tuan. Makan pil Viagra je lah tak. Kalau nak bertenaga semula. Tak. Tapi tuan-tuan, betul lah. Saya nak cerita lah. Kalau ada kena sesiapa tuan-tuan, minta maaf lah. Awal-awal saya minta maaf. Saya pun tak cang dah muka. Tiba-tiba kalau ada orang sini, minta maaf lah. Saya tak sebut orang mana. Betul lah orang kata tak. Cinta itu buta. Saya sebelum ni, bila orang kata cinta itu buta, mungkinlah orang ni kulit putih kahwin dengan orang kulit hitam. Orang ni muka lawa, kahwin dengan orang muka tak lawa. Orang ni doktor, kahwin lagi getah. Mungkin gitu je lah, fikir cinta itu buta. Tapi tuan-tuan, dari segi umur tuan-tuan, kita macam tak nak fikir. Berapa kali dah nikah kat pejabat, laki umur 20 lebih, perempuan umur 50 lebih. Banyak yang kita dengar berita ni, laki tua kahwin perempuan muda biasa. Laki umur 20 lebih, bujang lagi, perempuan umur 50 lebih. Tengok, ni macam muka mak aku. Tengok yang perempuan macam muka mak kita. Tengok pengantin lelaki macam bayi anak kita. Ada itu laki umur dalam 40, perempuan dekat 70. Betul dalam hati, memang cinta itu buta. Tak. Tapi yalah dah nak kahwin-kahwin lah. Tapi jarak umur yang terlalu jauh tu, yalah nak kahwin-kahwin, tapi dibimbangi kerana dari segi sekufu, jarak umur ni pun memainkan peranan dalam sekufu, dalam sama setara. Kalau jarak umur sampai puluh-puluh tahun, itu tidak dikira sebagai sekufu. Dalam 5-6 tahun, 10 tahun tu boleh dikira sampai 20 tahun. Ya, jadi sebab dia selera orang muda, selera orang tua ni dia beza, dia tak sama. Kalau orang tua kahwin dengan orang muda, dia kena ikut selera orang muda, dia tak larat. Orang muda kahwin dengan orang tua, takkan dia nak ikut selera orang tua. Selera orang tua, kita orang muda tak. Kalau orang muda, dia keluar rumah, dia sembur minyak wangi. Orang tua keluar rumah, dia sapu minyak angin. Sapu minyak ni. Molek, si suami bau minyak wangi, si isteri bau minyak angin. Tak? Baik. Okey. Andai kata suatu rumah tangga itu dia berhadapan dengan masalah yang tidak berkesudahan, ada 3 pilihan. Yang pertama, dia kekalkan kehidupan suami isteri dalam keadaan sedemikian rupa. Artinya akan berterusan pergeseran dan krisis antara mereka berdua. Katakanlah memang tiap-tiap hari bergaduh. Jumpa bergaduh, jumpa maki hama, jumpa mencarut, memang cakap tak senonoh. Memang habis dia punya mencarut keluar mereka. Habis dia punya maki hama, habis dia punya tu jumpa baling kasut, baling apa. Tak sampai tahap abang rapat dengan aku. Awak rapat aku tikam awak. Sama pegang pisau. Sampai keadaan macam tu. Nak dia teruskan keadaan macam tu, teruskanlah. Tapi jangan lupa bahawa ada dah isteri yang dibunuh oleh suami. Ada dah suami yang dibunuh oleh isteri dalam keadaan pergeseran yang tak berkesudahan. Tak? Nak sampai ada yang kena bunuh. Kadang-kadang tuan kita ni sebagai ayah, tak, sebagai mak, bila anak datang mengadu masalah, ayah macam mana ni ayah, rumah tangga saya, suami saya pukul saya ni, saya nak buat macam mana? Kalau kita bagi nasihat yang salah, kita cakap, awak sabarlah, sabar. Datang lagi jumpa kita minggu depan, wah tengok ni saya lebang saya punya dahi ni. Kena tombok dengan suami saya bang. Macam mana ni abang? Abang boleh tolonglah saya nak mohon cerai. Jangan bercerai, tak baik, Allah benci. Awak tahan, sabar. Tak, bulan depan, dapat berita anak kena tikang dengan suami dia. Tu masuk ke
ICU. Nak sampai keadaan macam tu, biarlah. Sampai salah seorang mati, salah seorang nazak, baru kita nak ambil tindakan. Yang kedua, perpisahan jasad masing-masing hidup berjauhan antara satu sama lain di samping kekal akad perkahwinan dan isteri tidak boleh berkahwin lain. Ataupun kalau mereka bergaduh tak boleh bergaduh, okey, dua-dua duduk rumah beza-beza. Rumah asal isteri tu duduk, suami cari duduk rumah lain. Duduk berasingan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nak buat apa? Orang suruh bercerai, tak naklah bercerai, biarlah aku duduk jauh dengan bini aku. Nak buat apa? Duduk berjauhan antara suami isteri dengan tak nak bercerai, nak buat apa? Kalau mungkinlah dalam seseminggu dua, okeylah. Mungkin paling lama pun sebulan, sebab kita mungkin nak tenangkan hati, nak tenangkan jiwa, nak fikir masak-masak ke apa benda. Tapi sampai setahun duduk berasingan, nak buat apa? Dah tak cukup masa ke sampai setahun duduk berasingan antara suami isteri, tak nak bercerai? Bercerai je. Sebab bercerai, kalau talak satu boleh rujuk semula. Ya. Dia bila kita bercerai, bila orang tu bercerai dengan isteri dia, dengan suami dia, dalam tempoh iddah ni, dia punya emosi tu dia berbeza. Dia tak sama dengan keadaan dia masih duduk serumah, masih bergaduh, ataupun dia duduk rumah yang berasingan tapi tak bercerai. Tapi kalau dia bercerai dengan talak satu, emosi dia berbeza dah. Orang bercerai dalam tempoh iddah tu, dia masing-masing dia orang akan mikir. Nyesal pula aku cerai ke bini aku. Duduk berjauhan sebulan dah aku cerai ke bini aku ni, Allah, rindu pula ke bini aku. Kita fikir semula. Ataupun isteri dah duduk jauh, dah cerai, suami dia cerai dah sebulan, duduk kat rumah mak ayah dia fikir semula. Betul lah aku ni banyak buat salah dulu ni, sebab tu suami aku cerai ke aku. Aku ni tak taat pada dia, menyesal pula lah aku. Kalau suami aku rujuk aku ni, memang aku nak taat semula dia. Dia mikir semula. Itu maknanya, sebab tu boleh rujuk dalam tempoh iddah tu. Sebab itu tempoh memang, dua-dua tu dia, orang kata tempoh bertenang dia. Selagi tak bercerai, selagi tu memang tak bertenang. Jumpa gaduh, tak ada nak bertenang lah. Kalau tak bercerai. Tapi dalam talak satu, talak dua ke, dalam tempoh iddah, insya-Allah dia akan bertenang, relax, dia akan menggunakan akal yang waras, dipikir semula apa yang telah berlaku. Lepas tu, insya-Allah kalau dia rasa sesuai untuk rujuk, dia akan rujuk lah. Pilihan yang ketiga, talak atau perceraian. Ada tiga pilihan yang akan diambil oleh manusia kalau berlaku krisis rumah tangga. Pertama, biarkan krisis itu terus berlarutan. Yang kedua, biar juga krisis itu berterusan dengan duduk berasingan. Yang ketiga adalah dengan cara perceraian. Nak pilih yang mana satu? Nak berdamai memang tak, ni cerita kalau tak boleh nak berdamai. Kalau boleh berdamai memang tak ada masalah. Memang tak boleh nak baik dah. Memang tak boleh nak baik, memang tak nampak jalan nak baik. Jadi bila tak nampak jalan yang baik, inilah tiga pilihan yang ada pada suami isteri itu. Dia nak pilih yang mana satu. Okey. Okay, kuasa talak di tangan lelaki. Okey, kenapa orang lelaki ni dapat kuasa talak? Yang pertama, lelaki yang meminang atau memohon perkahwinan. Lelaki yang meminang. Sebenarnya dalam Islam tak kisah pun kalau perempuan minang lelaki pun tak apa. Tapi kita budaya Melayu agak macam janggal sedikit perempuan minang lelaki. Tapi kalau rasa perempuan nak minang lelaki, tak apa. Katakanlah perempuan tu orang kaya, businessman, jutawan, menteri. Tapi dia tak ada suami. Dia rasa, ya aku nak tunggu orang pinang aku sampai bila tak ada orang pinang aku. Nah. Katakanlah menteri perempuan, bujang. Siapa berani nak pinang dia? Kalau menteri lelaki, semua dah ada bini. Siapa berani? Kita pernah ada sejarah kan beberapa orang menteri. Sekarang ni pun ada lagi tak? Menteri perempuan yang bujang. Siapa berani pinang dia? Kalau pun ada menteri lelaki yang bujang, dia memang tak nak pinang lah. Sebab menteri perempuan tu dah tua lah. Mesti nak cari yang muda lah. Menteri pula tu. Takkan nak cari nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang tua. Mesti nak.
Selera menteri dah, duit banyak. Takkan cari nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang tua, mesti cari yang muda lah. Katakanlah memang dia orang kaya dah, dia umur pun dah meningkat apa, dia nak tengok orang Minang memang orang tak Minang. Jadi dia pergi Minang orang lelaki. Dia ada minat orang lelaki tu, dia minat orang lelaki tu. Tak jadi masalah boleh. Dia bagi hantaran. Hantaran dia tak ada masalah tuan. Hantaran ni adat. Tak apalah saya minat awak Mamat. Jadilah suami saya. Nah, saya bagi hantaran pada awak 20 ribu. Dia bagi hantaran pada lelaki. Tak jadi masalah. Adat kita je sebab siapa yang meminang dia bagi duit hantaran. Kalau perempuan minang lelaki, perempuan bagi duit hantaran. Dia yang nak memulakan perkahwinan. Tapi kebiasaannya lelaki yang minang perempuan. Tapi itu bab minang lah. Tapi mas kahwin tetap suami bagi pada isteri. Biasanya lelaki yang minang atau memohon perkahwinan pada biasanya. Biasanya lelaki lah. Perempuan ni kadang-kadang berlaku. Dan dia lah yang bayar mas kahwin. Mas kahwin mesti lelaki yang bayar. Seterusnya bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal nafkah dia. Walau macam mana sekalipun si isteri itu kaya, berpangkat tinggi, golongan bangsawan, harta banyak, tetapi tetap suami yang kena menanggung dia dalam keluarga. Melainkan kalau dia kata, tak apalah bang, duit saya tak habis makan bang. Duit abang nak bagi ke saya tu kalau setakat bagi 500 sebulan lekat celah gigi saya bang, tak payah, duit tu abang simpan. Nah, saya pula bagi duit ke abang. Kalau dia yang offer macam tu tak jadi masalah. Tapi kalau dia kata, suami kata tak, yang tolong bayar BIP yang abang sesok bulan ni. Duit banyak. Tak boleh bang. Itu nafkah zahir abang kena bayar. Abang duit tak ada ke saya duit banyak ke abang, tetap abang kena. Kalau dia cakap macam tu, kena suami juga bayar lah. Dia kata tak apa bang, biar saya bayar. Duit saya banyak. Kalau dia offer tak apa. Dia suruh suami, tetap suami yang kena bayar. Jadi, bila kita mengenangkan tanggungjawab suami ni sangat berat. Tanggungjawab zahir batin. Suami jadi ketua keluarga. Tak, jadi tanggungjawab suami sangat berat. Dah tentulah kena bagi sesuatu yang setimpan dengan tanggungjawab suami yang sangat berat itu. Apa yang setimpan dengan tanggungjawab suami? Kuasa talak itu Islam iktiraf. Peranan suami dalam keluarga yang sangat besar, sangat berkuasa dalam rumah tangga, Islam bagi kuasa talak pada suami. Tak. Yang kedua, laki juga dipertanggungjawabkan memimpin keluarganya, maka dia berhak menyusun keluarga, memelihara dan memisahkannya. Walau macam mana tingginya taraf sosial isteri itu, tetap suami yang jadi ketua keluarga. Tak boleh isteri jadi ketua. Biarpun isteri itu Perdana Menteri sekalipun. Biarpun isteri itu Perdana Menteri, suami dia pegawai getah. Kalau benda tak mustahil berlaku tak, kemungkinan dia boleh berlaku. Tetap suami kena tanggung isteri. Islam dah susun dah benda tu. Zaman dulu memang jaranglah orang perempuan lebih pada orang lelaki. Biasanya orang lelaki lebih pada orang perempuan. Zaman sekarang ni ramai orang perempuan lebih pada orang lelaki. Perdana Menteri pun negara lain berapa ramai dah Perdana Menteri perempuan. Malaysia pun paling tinggi perempuan pernah pegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi menteri biasa je. Perempuan ni tak boleh jadi imam sembahyang. Jadi imam sembahyang, jadi kadi. Hakim perempuan pun dah ada, dah ramai sekarang. Mufti perempuan tak ada lagi. Itu je antara jawatan yang perempuan tak boleh pegang. Yang lain tu semua perempuan boleh. Walau macam mana sekalipun, tetap suami jadi ketua keluarga. Yang ketiga, suami masih diwajibkan beri nafkah isterinya yang talak selagi iddah raj'iyah belum berakhir. Andai kata suami ceraikan isteri dengan talak 1, talak 2, talak yang boleh dirujuk itu, dalam tempoh iddah 3 kali suci, 3 bulan mengandung ataupun 4 bulan 10 hari iddah, 4 bulan 10 hari tak adalah, suami dah mati tak. 3 kali suci, 3 bulan iddah mengandung, tetap suami kena bagi nafkah dalam masa iddah raj'i itu kepada isteri. Kalau kadang-kadang macam itu pun suami masih kena membiayai iddah isteri, dah tentulah kuasa talak itu memang patut dia perlu diberikan kepada suami. Kadang-kadang iddah itu berpanjangan hingga 9 bulan. Katakanlah isteri itu mengandung. Katakanlah suami ceraikan isteri, mengandung baru sebulan. Jadi dalam tempoh sebelum dia melahirkan kandungan itu, selagi itu suami kena bagi nafkah iddah kepada isteri dia.
Jadi selama itu pun suami masih kena bagi nafkah iddah pada isteri dia, dah tentulah kena bagi sesuatu yang setimpal pada peranan suami yang sangat besar itu, iaitu kuasa talak dalam rumah tangga. Yang keempat, suami juga bertanggungjawab membiayai nafkah anak-anaknya dalam tempoh penjagaan hadanah isteri. Katakanlah mereka dah bercerai sekalipun, tetap suami kena tanggung anak-anak dia, biarpun anak-anak dia tu isteri dia yang jaga, bekas suami ni tetap kena tanggung sampai anak tu umur akil balik, biarpun di bawah jagaan isteri. Yang kelima, orang lelaki lebih kuat kehendaknya. Ini antara benda yang perlu difahami betul. Antara benda yang sangat perlu difahami, orang lelaki ni kehendak dia kuat. Kehendak dia kuat apa? Dari segi nafsu orang lelaki ni, kalau dari segi nafsu untuk bersama dengan isteri, orang lelaki ni dia lebih kuat. Kehendak untuk anak ramai, suami ni lebih kuat. Isteri bukan tak mempunyai nafsu, isteri pun bernafsu juga, tapi isteri ni, orang perempuan ni, nafsu dia mungkin dia banyak kepada perhiasan, ganti emas, cincin emas, nak beli pakaian, beli tudung apa. Orang lelaki tak berapa benda gitu tak. Kita ni orang lelaki, kalau raya tu baju raya 10 tahun lepas kita pakai lagi. Kasut pergi pejabat tak? Kadang-kadang 3-4 tahun kasut tu molek lagi, pakai lagi. Tak, kain pelekat ni berapa tahun pakai lagi. Tak ada hal. Selagi tak koyok, selagi tak tu, kita biasanya normal orang lelaki dari segi barang-barang pakaian ke apa, dia tak berapa orang kata berkehendak sangat. Nak bandingkan dengan orang perempuan, dari segi kelengkapan diri dia tu memang cukup komplit. Tak. Raya kena baju baru, masuk sekolah kena baju baru, pergi kerja kena baju baru. Lebih banyak mikir sebelum melakukan sebuah tindakan. Orang lelaki ni akal dia panjang. Kalau bagi kuasa talak pada orang perempuan, tuan-tuan, bagi kuasa talak pada isteri, habis semua kita ni kena cerai belaka dah. Silap-silap kita ni semua jadi bapa tunggal belaka dah. Kalau bagi kuasa talak pada isteri. Bukan kita nak merendahkan emosi, tetapi orang perempuan ni, ini fitrah Allah jadikan. Kaum wanita ini fitrah dia, mereka lebih beremosi daripada orang lelaki. Kita ni tuan-tuan, kita ada emosi, tapi biasa kita ni lebih, orang kata, lebih banyak memikir, kita lebih bijak mengawal emosi daripada orang perempuan. Contohnya bila berlaku kematian lah, bila berlaku kematian, isteri kita bukan main kalau ayah meninggal, dia punya menangis, kita menangis sikit lah. Mana kita dapat kontrol perasaan kita bila berlaku sesuatu. Kita boleh kawal kemarahan kita bila berlaku sesuatu. Kita boleh kendalikan konflik, boleh kendalikan bila berlaku sesuatu konflik itu berlaku. Lebih melihat kepada risiko tindakan daripada orang perempuan. Dan kita akan tengok apa risiko yang kita buat benda tu. Tak, kita sebenarnya orang lelaki nak talakkan isteri ni, dia bukan masalah tu baru berlaku sehari dua. Tak. Bukan masalah tu berlaku sebulan dua. Tak. Masalah tu berlaku dah bertahun-tahun baru dia ceraikan isteri. Bukannya sekali balik lambat ke rumah tak. Kalau orang muda tak, malam lagi main futsal tak. Pukul 2, pukul 3 pagi balik ke rumah. Balik ke rumah tiba-tiba bini bebel. Abang ni mana dah kahwin, balik lambat. Cakap banyak awak ni, aku cerai kau dengan talak 3. Yang tu tak berlaku. Kalau setakat sekali kena bebek, baru seminggu bergaduh, baru sebulan bergaduh. Ada juga tapi jarang berlaku. Biasanya masalah tu yang menjadikan mereka bercerai tu dah bertahun-tahun, lama dah masalah tu. Maknanya suami sebelum jatuh talak ni, suami dah pendang lama dah masalah tu. Tak kira lah salah isteri ke salah dia ke tak. Tapi dia akan fikir lama, dia akan fikir, fikir, kalau aku cerai macam mana anak aku. Cerai ni macam mana. Dia fikir panjang. Kemungkinan orang perempuan kalau dia beri kuasa talak, dia tak fikir lah. Suami aku ni menyampah aku tengok.
Aku cerai ke abang ni talak 3. Talak 3 terus bagi kita. Jadi logik dah tak? Maknanya Islam bagi kuasa talak tu kepada orang lelaki ni dia lebih memikirkan risiko. Dan lelaki tidak banyak terdedah kepada keadaan sakit yang biasa datang kepada wanita ketika haid. Orang perempuan ni dia ada waktu dia agak lemah ataupun waktu dia berdarah kotor, itu panggil sebagai ketika darah haid. Ketika datang haid, maknanya ketika itu kadang-kadang emosi perempuan ni dia kurang stabil. Begitu juga dalam keadaan dia mengandung, emosi dia kurang stabil, dan dalam keadaan mengandung pun fizikal dia agak lemah. Jadi kalau orang dalam emosi dia kurang stabil, ketika dia mengandung pun dia badan agak lemah, kalau bagi kuasa talak, habislah suami kena cerai. Asal suami tu cakap tinggi sikit suara dia, abang tak sayang ke aku cerai kalau abang. Nah, ada ketika emosi dia tu sangat mudah tersentuh sebahagian daripada perempuan. Ketika mengandung, ketika datang haid, ketika lepas melahirkan anak. Sebab tu ada istilah beroyan tak lepas kahwin, lepas beranak. Mungkin ketika tu emosi tak. Banyaklah ketika orang perempuan emosi yang tidak stabil, ataupun dari segi kederat pun memang kederat orang lelaki ni lebih pada orang perempuan. Kalau kuasa talak pada orang perempuan, dia talak ke orang lelaki, talak ke suami, suami ni kederat kuat, ada suami kaki naik ke muka isteri. Wah hajar awak mencerai aku, sedap-sedap cerai aku kan, nak ambil penyepok sekali. Nak ambil, kena tomoy siang sekali dengan aku. Tak. Bahaya juga tak? Jadi betul lah, ini antara hikmah-hikmah yang ulama' dapat congkir lah daripada kenapa kuasa talak itu pada suami. Mungkin ada lagi sebab lain yang wallahu alam kita tak tahu lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Sudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula pergi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sudah itu sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Ini kita akan masuk dalam bab talak 3 ataupun dia panggil sebagai, kalau nikah nak nikah tu dia panggil sebagai nikah tahlil. Auzubillahi wa in talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan bila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, rujuk dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Para ulama Islam seluruhnya sepakat bahawa talak adalah hak laki. Dia boleh menjatuhkannya apabila ia kehendaki. Maknanya ulama semua pun sepakat bahawa memang orang lelaki je yang ada kuasa talak. Tak ada dengar lagi ulama kata isteri boleh talak ke suami. Dan tidak harus bagi hakim menceraikan pasangan suami isteri tanpa persetujuan suami kecuali dalam keadaan yang tertentu sahaja. Suami ada kuasa untuk mentalakkan isteri, tetapi hakim dia ada kuasa dia yang tersendiri dalam bab fasah dan dalam bab tebus talak. Jadi saya ingat sekadar itu sajalah untuk hari ini tuan-tuan. Ini kuliah terakhir kita lah sebelum menyambut Ramadan. Jadi sepatutnya ini jugalah saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan lah kepada tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian. Semoga Ramadan kita yang akan tiba dalam beberapa belas hari lagi ni akan menjadi Ramadan terbaik lah dalam hidup kita, dan kita mohonkan jugalah agar Allah bagi kepada kita sifat istiqamah. Istiqamah bukan setakat sebelum Ramadan, bukan setakat dalam Ramadan, dan selepas Ramadan kita terus istiqamah dalam mengerjakan amal ibadah, dan kalau boleh hendaklah istiqamah itu berterusan dan semakin meningkatkan kita punya amal ibadah, bukan semakin mengurang. Jadi kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan, jika tak ada apa-apa, saya ingat sekadar itu sajalah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas hari raya puasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.